Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan ceramah pada malam ini, yang merupakan ceramah yang terakhir lah bagi semua penceramah-penceramah ataupun pengkuliah-pengkuliah. Malam ni kira malam penutup ataupun malam penamat, kerana besok kita bakal insya-Allah menyambut bulan Ramadan, yang mana pada malam besok, malamnya kita disunnahkan untuk mendirikan salat tarawih. Jadi malam ini mungkin masjid tuan-tuan ataupun mana-mana masjid lah, mungkin tak ramai lah, tapi malam esok insya-Allah ramai sikit. Tapi kalau malam esok pun tak ramai, kalut lah kan. Esok ramai sikit kerana sebahagian daripada masyarakat kita akan beramai-ramai hadir ke masjid untuk mendirikan salat sunat tarawih. Jadi malam ini tuan-tuan hadirin mukminin, saya dijadualkan datang ke kampung ini untuk menyampaikan ceramah ataupun kuliah sempena dengan kita nak sambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, barangkali banyak daripada kita dah dengar ulasan-ulasan ataupun panduan-panduan berhubung dengan bagaimana sepatutnya kita menyambut bulan Ramadan. Saya duk tengok dalam senarai ceramah-ceramah, kuliah-kuliah yang ada tu, banyak tajuk-tajuk yang saya rasa dalam minggu ini sahaja banyak yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Cuma saya barangkali nak kongsi malam ini sedikit perkara yang saya rasa penting untuk kita sebagai umat Islam mengambil berat tentang isu ini. Kita kena ambil berat sikit lah apa yang saya nak sebut ni. Mungkin barangkali dah tuan-tuan dengar tentang kelebihan Ramadan, ganjaran bulan Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keampunan Allah dan sebagainya, tu banyak dah dibaca hadis-hadis. Barangkali saya ingat dalam khutbah Jumaat pun akan disentuh tentang bulan Ramadan yang akan kita sambut insya-Allah hari Selasa nanti. Cuma malam ini saya nak sebut apa? Saya nak sebut pada tuan-tuan satu perkataan yang disandarkan kepada Umar Abdul Aziz ketika mana dia berkhutbah pada hari raya Aidul Fitri.
Ketika mana dia berkhutbah pada hari raya pertama, hari raya Syawal, Idul Fitri itu, dia ada bagi satu kata-kata yang sangat menarik dalam khutbah dia. Dia kata, wahai manusia. Siapa yang kata? Umar Abdul Aziz. Yang mana kita tahu Umar ni merupakan khalifah yang sangat agung, yang sangat besar lah, kerana dikatakan sebahagian sebut dia merupakan khalifah yang kelima. Walaupun bukanlah maksud kelima tu, tapi nak kata selepas daripada khulafa ar-rasyidun, ar-rasyidin yang 4 tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, nombor 5 Umar Abdul Aziz. Jadi kalau kita dengar nama Umar Abdul Aziz ni, kebanyakan kita kenal lah. Dia kata, wahai manusia. Umar Abdul Aziz kata, wahai manusia, dalam khutbah hari raya. Dia kata, kamu telah berpuasa selama 30 hari. Perkataan dia ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ada dia ambil perkataan ataupun dia rakamkan perkataan Umar Abdul Aziz ni. Dia kata, kamu manusia telah berpuasa selama 30 hari. Dia sebut benda tu masa hari raya pertama. Kamu telah berpuasa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan. Kamu telah melaksanakan salat tarawih pada setiap malam. Dia kata, kamu dah puasa 30 hari, kamu dah salat pada waktu malamnya. Maksudnya kita memenuhi Ramadan ini dengan ibadah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam. Siang kita berpuasa, malamnya kita mendirikan malam dengan salat tarawih. Kata dia, kamu keluar pada hari ini memohon agar Allah menerima amalan kamu. Kata Umar Abdul Aziz, sebahagian salaf, yakni sahabat Nabi lah, sebahagian sahabat Nabi pada hari raya Idul Fitr, pada hari raya puasa, hari raya Idul Fitri ini, sahabat Nabi, kata Umar Abdul Aziz, mereka sedih. Kita seronok lah, tak salah lah, memang kita seronok. Tapi kata Umar Abdul Aziz, setelah sebulan kamu berpuasa, pada malamnya kamu mendirikan salat tarawih, hari ini hari raya kamu meraihkan kemenangan. Pada hari ini kalau kita tengok, kata Umar, ada di kalangan sahabat Nabi yang mereka sedih pada hari raya. Apa perkara yang menyebabkan mereka sedih? Agak-agak tuan-tuan, apa perkara yang menyebabkan mereka sedih? Peliklah hari raya ni, hari kita berseronok, hari kita membesarkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Quran kata, dan kamu menyempurnakan bilangan hari, dan pada hari raya itu kamu membesarkan Allah. Hari kita meraihkan kemenangan, kita sepatutnya seronok. Tapi kata sebahagian sahabat, mereka sedih. Kerana apa? Kerana ada suatu perkara yang mereka bimbang. Apabila berakhirnya bulan Ramadan, di antara perkara yang ditakuti dan dibimbangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang menimbulkan ketakutan pada hati-hati mereka, adalah suatu soalan yang sangat besar, iaitu apakah segala amalan yang mereka lakukan ketika mana berada di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Apa yang mereka takut, tuan-tuan? Apa yang mereka bimbang? Yang mereka risau? Apakah puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka,
qiyamul lail mereka, zikir mereka, tilawatul Quran, baca Quran mereka, tadarus mereka itu diterima oleh Allah. Macam kita tadi salat maghrib. Saya salat, tuan-tuan, salat 3 rakaat, bacaannya sama, pergerakannya sama, kita bagi salam pun sama-sama. Tapi persoalannya, walaupun kita sama dalam menunaikan salat, kita bersama-sama mendirikan salat, tetapi tentulah tak sama dari sudut pahalanya. Dan lebih penting daripada itu, ada barangkali di kalangan kita yang tak naik pun semayang dia kepada Allah. Dapat tak? Jadi saya sebut benda ni awal ni, tak masuk lagi saya sebut dah. Tuan-tuan kena jaga-jaga, kena beringat, kena berhati-hati, supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan nanti, bila habis bulan Ramadan, dia tak jadi adat Melayu semata-mata, tapi dia jadi ibadah yang apa? Yang diterima oleh Allah. Nayo, dahlah siang lapar, hangat, dahaga. Kita orang Perlis ni masalah dia semua lapar. Lapar ayak, lapar nasi. Mudah, bahasa kita mudah. Dia tak lapar ayak. Ayak pun dia lapar. Nasi pun dia lapar. Dia tak dahaga ni dia tak erti. Dia kata hari ni hangat lapar ayak. Tuan-tuan bayangkan, kita punya teruk, tahan lapar, tak makan, malam mai tarawih pula, gagah nak mai, habis bulan puasa tak boleh apa. Naya. Sebab itu benda ni kita takut. Sebab itu masa pagi raya, dia tak pedia ustaz ni, puasa pun tak ada, dia cerita pagi raya. Tak, ni penting lah pasal kita sebelum masuk tu bagi ketahuan dulu. Sebelum kita nak masuk bulan puasa ni bagi ketahuan. Saya malam ni main nak santai lah, pasal kita pun nak habis lah. Ceramah pun lah malam ni, aja main sembang dengan tuan-tuan sikit. Peringat diri saya, peringat tuan-tuan dan semua yang tengok secara live malam ni, kita ingat mengingatkan. So saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita bila buat ibadat, benda yang paling kita susah hati apa dia? Kita takut segala penat, letih, jerih, payah, segala apa yang kita buat di sisi Tuhan, tak ada yang Tuhan terima. Kita boleh main semayang. Ada yang lagi sakam 30 hari tak tinggal semalam pun. Hebat. Walaupun sebelum ni lohok asak pun tertukar. Nak semayang lohok, tak semayang asak. Tapi main dengan tarawih ni kemah. Tanya awak hang boleh main masjid pula? Dia kata dulu aku nak main kot, setan kacau lah, setan tak ada, lapang sikit. Tak apalah, mereka main bagus lah kan. Kira tuan-tuan jangan duk kata apalah malam esok, janganlah duk tengok pelik pula kan. Mereka main tu kira bagus lah, Allah Ta'ala buka pintu hati tu, rahmat tu main bagus lah. Alu-alukan esok, siapa main esok ni alu-alukan kan. Cuma kita pasal tu di pagi raya, kita sebut apa pagi raya? Pada pagi 1 Syawal, ketika mana kita melaungkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ucapan yang sahabat-sahabat Nabi apabila bertemu satu antara lain, mereka ucapkan. Macam kita jumpa sama ayah, maaf zahir batin, sahabat Nabi ucap apa? Tuan-tuan kena ucap lah pasal nak ikut Nabi, nak ikut sahabat. Jumpa sama ayah, apa abang, tak maaf no, zahir batin, tak apalah, tak salah. Tapi sahabat Nabi ucap apa? Sahabat Nabi SAW ni tuan-tuan ingat? Tak tahulah dan tak dan nak ingat, lambat lagi nak sebut. Sahabat Nabi bila dia jumpa satu orang, dia sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan yang disebut pada pagi raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa makna dia tuan-tuan? Tuan-tuan duk sebut lepas baca doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Apa maksud taqabbalallah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima
amalan kami dan amalan kamu. Perkara yang diperingatkan, perkara yang dilafazkan, yang diucapkan. Tuan-tuan dengar okey mikrofon ni? Clear? Clear. Saya dengar macam tak clear. Tuan-tuan dengar clear? Ha? Tak dengar? Dengar? Yang belakang lepas depan tak dengar? Live okey? Live okey? Tuan-tuan bulan Ramadan buat satu tabung mikrofon. Kan? Nampak? Upgrade sikit. Masjid ni bagus. Kapek saya main dulu. Lama dah saya main. Macam Masjid Nabawi. Okey, aku maaf. Cuma nak kena upgrade sikit mikrofon. Saya ada sharp. Kan? Tambah kalau patutnya tuan-tuan main bulan puasa upgrade kan. Nanti bila tuan-tuan baca, dia mari rasa, aku ni masjid cuma mak ke Masjidil Haram ni? Biar dia rasa macam tu kan. Kalau mikrofon lagu ni bukan tak boleh sembahyang. Sekali dia waladdallin. Itu bubuk kacang tadi macam tu ada. Dia tak boleh nak fokus pasal dia tak masuk. Ni saja sebut. Okey. So dia kata taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Tuan-tuan, adakah orang yang puasa, yang bangkit salat tengah malam tak boleh apa? Ada ke tak ada? Ada. Tu yang saya sebut tajuk ni tu. Tu yang saya nak peringat tajuk ni tu. Nabi kata apa? Kam min sa'im atau kama qala. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa, laisa lahu, tidaklah dia itu mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan apa? Illal ju' wal 'atash atau kama qala. Nabi kata dia tu tak dapat apa-apa melainkan apa? Penat dan illal ju'. Ju' ni lapar. Nabi kata satu orang yang dia puasa dalam bulan Ramadan, dia tak dapat apa? Melainkan apa? Melainkan dia hanya dapat 30 hari sepanjang Ramadan tu, dia dapat lapar dan dia dapat dahaga. Maknanya dia tak dapat pahala, tak dapat. Ulama bincang. Kemudian ulama bawa lagi hadis-hadis lain. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Apa dia ni? Apa? Tak dapat apa? Di kalangan para ulama, mereka baca hadis-hadis yang semakna dengan hadis tu. Dia kata apa? Antaranya Nabi sebut dalam hadis lain. Yang hadis tu kata ramai orang puasa tak boleh apa? Ramai orang puasa dapat lapar, dapat dahaga. Hadis lain kata apa? Macam mana dia tak dapat apa? Macam mana dia hanya boleh lapar dan dahaga? Di atas sebab bila dia berpuasa, dia tidak meninggalkan cakap bohong, dia tidak meninggalkan perkataan kotor, dia tidak meninggalkan dosa. Pasal itu Nabi kata dalam hadis yang lain, siapa yang tak boleh tinggal cakap bohong, siapa yang tak boleh tinggal cakap kotor, Allah pun tak nak puasa dia. Berat tu. Puasa tu bagus dah, tapi mencarut siapa tu juga. Mencarut, maki, perongoi, tak berubah-berubah juga. Duk bercakap kotor situ juga. Nabi kata orang yang bila masuk Ramadan, dia tak boleh tinggal cakap kotor dia, dia tak boleh tinggal cakap bohong dia, dia tak boleh tinggal perkataan yang tak elok yang dia duk cakap sebelum bulan Ramadan. Nabi kata tak payah puasa, lebih kurang macam tu. Tuhan tak berhajat kepada dia untuk dia meninggalkan makan dan minum. Nabi kata Tuhan tidak berhajat, Tuhan tak mau. Tuhan kata tak apalah. Macam kata tak ada makna. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu ada di kalangan para ulama kata apa? Puasa yang paling lekeh, puasa yang paling rendah, puasa dari makan dan minum. Puasa dari makan dan minum itu puasa yang paling rendah. Siapa yang puasa dia takat tak makan, takat tak minum, tu level low class. Itu level ni. Tahu budak-budak ni lebih
Budak-budak ni tak makan, tak minum, dan mereka kadang-kadang lebih bagus. Pasal apa? Pasal mereka tak cakap benda tak elok. Mereka pun tahu kata bulan puasa. Tapi orang tua-tua dah tak puasa, pergi duduk bersembang murung. Lepas bersembang murung tu, dia maki gonu, dia kata. Nabi kata apa? Orang yang macam ni tak dapat apa melainkan penat dan dahaga. Macam kita nak kata kat dia, dah hang duk cakap burung semua ni, hang balik pergi minum air. Lebih kurang macam tu. So tuan-tuan, nombor 1 dalam tazkirah, ingat-ingatan kita pada malam ini, tuan-tuan dan saya, mari kita ubah kali ini, tahun ini, supaya ibadah yang kita buat ni ada nilai dia di sisi Tuhan, dan Tuhan bagi pahala dia kepada kita. Kita tak maulah dulu masa budak-budak pun tera tu, mai dah jadi bapak budak pun tera tu, nak pi ke kubur pun duk tera tu. Tera mana ustaz? Tera yang Nabi kata tadi ya. Tera puasa dia takat tak makan, tapi takat tak makan tak minum, lain pada benda tu semua dia buat habis. Jadi puasa yang hebat bukan setakat dia menahan diri dari makan dan minum, serta dia menahan mulut dan segala anggota dia daripada buat benda yang Tuhan haramkan. Itu baru orang yang benar-benar berpuasa. Ini puasa tapi mata tu tengok habis segala benda yang haram tu. Mulut tak makan, mulut tak minum, tapi mata tengok habis, tengok TV, tengok ni. Yang ni kata para ulama, kalau tak makan tak minum ni, kita kadang-kadang tak ada beza juga dengan puasa orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun mereka ada puasa juga, mereka pun tak makan tak minum, tapi benda-benda haram lain mereka buat. Jadi nak bagi beza puasa yang kualiti, puasa yang Quran kata la'allakum tattaqun, puasa yang macam mana? Puasa yang bukan setakat dia tolak makan dan minum, dia juga tolak benda-benda haram lain. Yang tu baru betul puasa. Mutakat makan minum, budak tadika ni, ada budak 5 tahun boleh puasa penuh, tapi dia punya puasa tak semayang, langut kartun. Tak apalah, padanlah dengan 5 tahun. Yang 50 tahun pun duk balok semacam tak mau semayang. Kan? Sebab tu saya bila main masjid tuan-tuan ni, saya nak kena cakap sikit lah kan. Dah tu imam kata kampung saya lah, yang saya tahu semua kot ni kerja buat bendang. Banyakkannya buat bendang lah. Buat bendang ni malam nak kalut apa? Betul tak? Ni bekas ketua balai polis Arau ada dalam kitab. Ni termasuk Arau. Ni sepadan Arau ke kanan Simpang 4. Simpang 4. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, kita orang kampung kebanyakannya kerja kampung, malam bukan nak buat apa. Sedih lah. Kalau orang bandar lain lah, kadang-kadang mereka kerja sampai lewat, balik petang dan sebagainya, mereka tak boleh main masjid. Tapi kita, sebab tu saya heran. Saya duduk di Kangak, masjid-masjid Kangak, masjid orang bandar, masjid orang kerja kerajaan, sibuk lah kita kata kerja office, ramai juga orang pergi sembahyang. Masjid kita yang kerja kampung, yang kerja bendang, nak boleh 10 orang pun teruk. Amboi, buat kalut kan. Lepas tu duduk bersembang, awak tak tahu padi tak apa nak jadi, awak tak tahu padi makan ulat, awak tak tahu tanam rebah padi, awak tak tahu padi angin, awak pahang tu tak main masjid kan. Saya boleh kata lah pasal kampung yang ni, dia nak marah orang kampung. Nanti saya nak minta sekali kat jawatan agama, saya nak main baca khutbah sini, boboh juga-juga kan. Bukan saya tak kenal ramai kampung ni, tapi pi mana? Maghrib isyak pi mana? Takkan menabuk maghrib isyak? Tak apa, kita bagi sikit lagi, saya sambung balik. Takkan menabuk maghrib? Takkan meracun? Tak ada apa pun lagi. Kalut dah. Macam mana Tuhan nak
berkat umur kita. Macam mana Tuhan nak berkat? Saya nak ambil kesempatan lah. Yang main hantar ni, main hantar anak-anak ni. Anak-anak ada. Boleh main hantar. Saya banyak pergi program. Saya banyak buat program. Di saya buat program lah. Habis program Lohok. Habis program Lohok. Hari Ahad. Kerja apa hari Ahad? Poli. Takkan orang Kedah main hantar program poli. Hari Ahad program main hantar ni. Anak-anak bagus main hantar 100 orang lebih program. Kita habaq kata program habis waktu Lohok. Tunggu luar masjid. Main semata-mata apa? Nak ambil anak. Sedih tuan-tuan. Hang tak kerusuh 3 tahun pun kalau perangai pok tak mau masuk mayang kali dengan anak. Tobat tak boleh ya. Pasal dia nak duduk dengan kita Sabtu Ahad tu ya. Yang Isnin sampai Jumaat dia duduk dengan siapa? Isnin dengan Jumaat dia duduk dengan siapa tuan-tuan? Dia duduk dengan pok dia yang tunggu luar pagar tu. Lepas tu kita nak harapkan anak itu menjadi anak yang beriman, anak yang saleh. Tak mungkin. Tunggu lah pagar. Tak main. Kita kata dah sampai awal, anak duk mayang lorong, masuk mayang. Dia tak ada ambil anak. Ini satu benda yang kadang-kadang tuan-tuan, masyarakat kita mungkin tajuk kita boleh cakap benda besar, mungkin kita boleh ceramah benda besar, forum benda besar, tapi kita kena pergi turun masalah apa masyarakat kita ni yang sampai dengan masjid ni tak boleh nak main. Ini satu benda yang Ramadan juga mengajar benda yang sama. Ramadan ni dia dekat dengan masjid. Ramadan ni dia dekat dengan masjid. Kalau bulan Ramadan tak boleh mari dekat dengan masjid, takkan bulan Syawal nak main. Kalau bulan puasa yang iblis kena tambah, yang Quran turun bulan tu, yang segala makneka Tuhan bagi. Kalau bulan Ramadan tak boleh berubah, kalau bulan Ramadan tak boleh tukar perangai, nak harap bulan Syawal harus. Dia ni ustaz bulan Ramadan payah sikit, kita tengok bulan Syawal kok nak berubah. Bulan setan tak ada pun tu, tambah bulan setan banyak. Ini sebab tu saya kata ceramah kita ceramah yang bercakap di atas realiti. Okey, itu satu. Ada masalah lagi? Ada lagi sikit. Perkara yang kedua yang mengakibatkan kita takut ibadat kita tak diterima oleh Allah ni, satu, dia berkait dengan soal ikhlas. Tapi saya tak tahu tentang ikhlas ni, saya tak mau ceramah dah. Pasal tuan-tuan yang main ni, kalau tak pasal ikhlas tak main. Semua yang main ni ikhlas. Bahkan ada saya tengok 2-3 orang yang duk ikut saya main jauh. Kalau tak ikhlas tak sampai. Bukan nak bully apa. Sebab itu soal ikhlas ni saya tak mau ceramah sangatlah. Kan? Sebab tuan-tuan yang mari semayang ni pun saya tahu tak boleh apa. Mayang balik sekali main Isyak pun tak boleh apa. So soal ikhlas kita dah lulus. Nanti kita nak puasa lagi ikhlas. Pasal apa? Mangkit sok pun tak ada siapa tahu. Kita tak makan pun tak ada siapa tahu. Buka puasa pun tak ada siapa tahu. Esok ni masa hari Selasa, hari pertama puasa, tuan-tuan boleh tangkap tak siapa tak puasa. Itu yang kata puasa ikhlas tu. Ikhlasnya puasa tu apa dia? Kita tak tahu siapa puasa, siapa tak puasa. Tu ikhlas. Tak tahulah kalau dia mahabak, dia kata aku ikhlas hati nak mahabak, aku puasa ni. Yang ni bukan ikhlas. Orang ikhlas dia tak cerita. Tanda ikhlas menyembunyikan amal. Jadi orang yang bila dia tunjuk amal dia tu untuk manusia tengok, manusia dengar, dia tak termasuk dalam ikhlas. Sebab tu soal ikhlas ni settle. Selesai lah. Orang kita kata tak payah duk cakap lah. Tutup. Soal yang kedua, yang kita bimbang puasa kita, tarawih kita, semua ibadat yang kita buat dalam bulan puasa ni, takut yang Tuhan tolak tu, yang Tuhan tak mau tu, seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60.
Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan boleh balik tengok Al-Mu'minun ayat 60. Allah kata walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Allah kata dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan hati yang takut. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah kata dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka wajilah, takut. Siapa dia yang takut ni? Tuan-tuan teka siapa dia? Mari kita tengok hadis ni kata apa. Isteri Nabi bernama Aisyah, dia kata ya Rasulullah, adakah orang-orang yang takut itu ahuwar rajul ladzi yazni wa yasriq wa yashrabul khamr? Adakah orang yang takut itu orang yang mencuri, orang yang minum arak, orang yang berzina? Alladzina yazni. Aisyah tanya, orang yang takut ni, orang yang apabila dia nak pergi depan Allah ni, dia takut esok ni, adakah orang yang berzina, adakah orang yang mencuri, dan adakah orang yang minum arak? Orang buat salah takut tak? Takut. Tetapi apa jawapan Nabi? Bila Allah kata mereka takut, mereka takut. Aisyah tanya, siapa yang takut tu? Orang berzina ke? Orang mencuri ke? Orang minum arak ke? Nabi kata, la. Nabi kata, bukan mereka. Nabi kata, la, ya binta Abi Bakr. Dan sebahagian riwayat, ya binta Siddiq. Nabi kata bukan orang berzina, bukan orang mencuri, bukan orang minum arak. Yang takut esok pada hari kiamat siapa? Tuan-tuan dengar. Walakinnahu ar-rajul yasum. Orang yang takut pada hari kiamat nanti adalah orang yang berpuasa. Itu dia. Dalam hadis ni tuan-tuan, dalam hadis ni bila Aisyah tanya adakah orang yang berjudi, berzina, orang mencuri, berzina, minum arak, Nabi kata bukan depa tu. Yang takut tu yang pertama ar-rajul yasum, orang lelaki yang berpuasa. Orang puasa itu yang takut. Wa yatasaddaq, orang yang bersedekah. Pasal tu bulan puasa ni bulan sedekah. Aisyah kata Nabi bulan lain dia sedekah, tapi bila masuk Ramadan dia lagi kuat sedekah, lagi laju daripada angin, maksudnya lagi ringan tangan dia. Tu. Yang ketiga wa yusalli, orang yang takut itu adalah orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, dan orang yang salat. Apa yang mereka takut? Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan semayang, saya semayang. Tuan-tuan puasa, saya puasa. Tuan-tuan sedekah, saya sedekah. Kita buat amalan. Kita takut. Kita takut apa? Wa huwa yakhafu an la yutaqabbal min. Mereka bimbang, mereka takut selepas mereka melakukan amalan tersebut, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka semayang, mereka takut amalan mereka tidak diterima. Itu dia. Orang mencuri, orang berzina, orang minum arak, bukan. Tapi orang semayang, orang puasa. Itu makna tafsiran kepada Al-Mu'minun 60 tadi, yang mereka itu datang kepada Allah dalam keadaan takut. Mereka bukan takut pada benda-benda lain, mereka takut apa yang mereka buat di dunia Tuhan tak terima. Tentu ada perasaan tu? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan rasa aku mayang ni okey lah, tak ada masalah dah, duk berasa kemah dah, yang tu bahaya. Kita bila salat, pasal tu tuan-tuan, bila kita habis semayang,
Kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita takut dalam sembahyang tadi kita ada buat dosa, ada buat benda tak elok, ada buat benda kurang, ada buat benda cacat, ada tak khusyuk, ada kalut, ada yang kita tak betul-betul fokus. Ya Allah, ampunlah aku dalam sembahyang aku. Lepas tu doa apa tuan-tuan baca lepas sembahyang? Zikir lepas sembahyang. Mana dia masjid ni? Ni. Apa doa tu? Allahumma inni tamana. Allahumma inni as'aluka ada ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bawah sekali tu. Nampak? Baca dah? Tak baca lagi, tak tahu betul-betul depan muka. Tinggal tak timpa muka. Bagus masjid ni, dia bubuh depan muka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiba, rezeki yang berkah. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang Tuhan terima. Nabi baca. Lepas tu kita bila salat, kita hari ni sat lagi last sembahyang untuk hari ni 17 rakaat 5 waktu selesai. InsyaAllah sat lagi Isyak kita tutup buku untuk hari ni. Tapi daripada waktu subuh tadi tuan-tuan, salat di mana? Waktu subuh tadi salat di mana? Sampai saat lagi Isyak ni, berapa daripada salat itu yang Tuhan terima? Ini yang kita takut. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita nak kena pastikan kita punya salat ni diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuklah juga puasa. Boleh? Jadi tuan-tuan, saya nak ajak kita semua ni mengikhlaskan diri kita dan memperbetulkan ibadat kita. Sebab takut ikhlas betul dah. Ikhlas kerana Allah, tapi dia buat pandai ke diri. Ni tambahlah main bulan-bulan puasa ni macam-macam lah. Sat lagi esok dia keluar amal lah. Minta maaf lah, apa bala lah, minta halal lah, macam-macam lah. Dia kata Nabi suruh minta maaf sebelum bulan puasa, minta halal. Saat ni kita puasa. Ambul, pandai lebih pada Nabi lah. Dia kata Nabi suruh WhatsApp. Itu pun buruk dah. Bila yang Nabi suruh WhatsApp pun sehari 2 ni. Minta maaf lah macam-macam. Lepas tu fadilat malam pertama, malam kedua. Lepas tu saya tak tahu lah masjid tuan-tuan, setengah masjid Khalifatul ula, Khalifatul thani, setengah masjid Tok Bilal duk kecemah dah ni. Tok Bilal pun senak tempat tak senak ni. As-salat apa tu? Itulah lagu dia buat tempik tu, sunnat tarawih, as-salatu la ilah. Dengan selawat apa semua cukup Yang kita peliknya, bila yang Nabi buat pun tak tahu. Dia kata Nabi tak buat. Tak buat. Kalau Nabi buat tuan-tuan, pertama lepas Nabi wafat, lantik Abu Bakar, Nabi tak habang. Pasal itu berbincang jugalah nak lantik siapa. Nak lantik siapa ganti Nabi. Tuan-tuan tahu tak, bincang di Saqifah Bani Sa'idah, bincang di satu tempat nak lantik siapa. Lah kali bincang kata lantik orang Ansar, lantik orang Muhajirin, lantik ni Saidina Anu, lantik ni. Tak tahu pasal Nabi tak habang. Cuma Nabi lantik Abu Bakar jadi tu imam. Tapi yang kita pelik, kalau Nabi duk sebut khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Osman, kalau Nabi ajak nak berkelahi pasal apa? Patut dia berkata, hampa ni duk berkelahi apa? Hampa tak dengar masa sembahyang tarawih kita kata apa? Siapa dia kita kata apa? Hampa tak dengar ke masa sembahyang tarawih kita kata apa? Siapa dia khalifah dulu? Apa tak dengar Nabi ajak apa? Khalifah yang pertama Abu Bakar. Apa duk bincang apa? Pasal apa mereka tak kata lagu tu? Pasal apa mereka bincang? Pasal Nabi tak pernah habang khalifah pertama, khalifah kedua ni. Mai kat kita dalam tarawih ni khalifah 1, khalifah 2. Tu pun untuk bila tu kadang-kadang tersilap. Yang berambung belakang, as-salatu la ilah. Dia tak kira apa dia, as-salatu la. Dia kata awak tak boleh lah. Pasal tu saya nak baca satu hadis.
Pasal sebelum mai macam-macam bulan puasa ni, macam-macam amalan apa bala ni, petua ni, mai kita dengar hadis ni, lepas tu kita tutup ceramah kita dah lah. Saya pun habis. Tuan-tuan ada jam ni, jam bunyi. Ada jam bunyi. Oi, jam ada tak bunyi. Kalau masuk waktu abang masuk ah? Ha? Pukul berapa? 8. Oi, masuk mana? Kita azan dulu tu imam. Azan dulu. Masuk tak? Kita azan dulu tu. Sekali saya sambung satu hadis ni tak panjang. Ya. Kita nak ambil sikit panduan supaya tak sia-sia puasa kita. Oh, no, betul. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Okey tuan-tuan, bismillah, kita sambung sikit hadis ni, kemudian kita tangguh kita punya ceramah kita. Daripada Amr bin Salamah qal, dia kata kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadah. Dia kata, Amr bin Salamah kata, kami duduk di hadapan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum salat subuh. Fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Apabila dia keluar, kami pun berjalan bersama-sama dengan dia pergi masjid. Depa duk tunggu dia keluar. Satgi dia keluar, depa nak pergi jalan dengan dia pergi masjid. Dia sahabat besar Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dalam depa duk tunggu tu, faja'ana Abu Musa al-Ash'ari.
marilah kepada mereka ni Abu Musa al-Ash'ari. Faqal, dia mari, duk tengok depa tunggu depan rumah tu. Dia kata, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman, adakah telah keluar kepada kamu Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud keluar tak lagi? Dia kata tak keluar ni. Qulna la, dia kata tak keluar lagi. Dia pun pakak-pakak ramai duduk tunggu depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Ni cerita ni menarik ni. Kemudian tuan-tuan, fajalasa ma'ana hatta kharaja, falamma kharaja qumna ilaihi jami'a. Jadi Abu Musa pun dia duduklah dengan kami, tunggu sama-sama, tunggu Abdullah bin Mas'ud. Apabila Abdullah bin Mas'ud keluar, faqala lahu Abu Musa, maka berkatalah kepada Abdullah bin Mas'ud ni, siapa dia kata? Abu Musa. Abu Musa yang mai kemudian sikit tu, dia nampak Abdullah bin Mas'ud, dia ada cakap satu benda lah. Dia kata, ya Aba Abdurrahman. Dia kata, wahai Abu Abdurrahman, yakni kunyah. Kunyah ni apa dia pula? Tak apalah, saya cerita sikit. Arab ni dia suka panggil, antara budaya dia memanggil gelaran seseorang dengan nama anak sulung. Jadi kalau kita ada anak sulung nama Muhammad, jadi kita tu dia di kunyah kita tu, kita punya gelaran tu Abu Muhammad. Abu ni maksud bapa Muhammad, bukan nama dia, tapi kunyah, gelaran dia. Jadi dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, inni ra'aitu fil masjid anifan amran. Dia kata, aku telah melihat di masjid. Masjid mana ni? Masjid Nabi. Aku telah melihat di masjid Nabi suatu perkara yang menarik lah, lebih kurang macam tu lah. Siapa dia yang tengok? Abdullah bin Mas'ud ke Abu Musa? Tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud ke Abu Musa? Abu Musa. Tuan-tuan kena ikut cerita ni. Kalau episod pertama tak boleh faham, payah nak pergi episod kedua. Pasal dia berepisod ni. Dia kata, aku tengok suatu perkara di dalam masjid, ankartuhu walam ara, walhamdulillah illal khair. Dia kata, benda ni aku nak kata tak boleh pun tak boleh, tapi aku tengok macam bagus. Dia tak pernah tengok, dia tu sahabat Nabi, dia tak pernah tengok. Maksudnya zaman Nabi benda tu tak ada, sebab dia sahabat. Kalau zaman Nabi ada, tentu dia bisa tengok. Ni dia habang, dia tak bisa tengok. Dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, benda ni aku tak pernah tengok, aku tak pernah nampak. Maksudnya zaman Nabi benda ni tak ada, lah baru nampak. Tapi nak kata tak boleh buat, nampak macam bagus, nampak macam bagus. Illal khair, dia kata macam bagus. Jadi dia mai jumpa Abdullah bin Mas'ud ni untuk apa? Untuk nak tanya benda tu bagus ke tak. Itu cerita dia. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud ni kata, tanya dia, fama huwa, apa yang hang tengok tu? Apa yang hang tengok tu? Dia kata, hang tengok apa di masjid yang hang kata bagus tapi hang tak pernah nampak pada zaman Nabi tu? Apa dia? Dia kata, in ishta, kalau umur hang panjang, fasatarah, hang akan nampak sendiri apa yang aku nampak. Dia payah nak panjang nak cerita. Dia kata, lah ni macam ni ya, jom kita pergi masjid. Memang mereka nak pergi masjid pun, kalau umur panjang sampai di masjid nanti, mereka duk buat lagi, hang boleh tengok. Aku tak payah cerita. Pasal aku nak main tadi, aku nampak mereka buat tu, jom ikut aku, sama-sama kita pergi tengok mereka buat apa. Dan hang bagi komen sikit. Kan? Ayat ni bukan bulan puasa, ini bulan tak puasa. Dia kata apa? Qala. Tapi dia cerita juga. Dia kata, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan
yantaziruna as-salah. Dalam dia duk kata satgi hang boleh tengok. Tapi macam kita lah. Hang boleh tengok ke diri lah. Tapi dalam duk boleh tengok ke diri tu, dia cerita juga. Dia kata yang aku nampak tu, yang dia nampak di masjid tu, yang jadi masalah pada dia tu, dia kata ada satu kumpulan yang buat hilaqan. Hilaqan, bulatan. Halaqah, buat bulatan. Julusan, dalam keadaan mereka duduk. Mereka duduk buat bulatan, melengkong ramai-ramai tu buat bulatan tu. Yantaziruna as-salah, sambil duk tunggu nak semayang. Fi kulli halqah, di setiap bulatan tu, rajulun wa fi aidihim hasa. Ada satu orang lelaki, setiap kumpulan tu ada satu orang lelaki, di tangan mereka itu ada batu. Menarik no? Dia nampak ada orang buat bulatan, kemudian di tiap-tiap bulatan tu ada tekong. Tekong tu bukan tekong kosong, tekong tu pegang ketui batu. Buat apa? Dia kata, fayaqul, maka berkatalah tekong tu, ketului tu, orang kita panggil ketului, berkatalah ketului tu, kabbiru mi'atan, Allahu Akbar 100 kali. Dia kata dulu kabbiru, dia kata bertakbirlah kamu semua 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain-lain pun, yang anak-anak apa ni, yang duduk dalam bulatan tu semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Kan? Hallilu mi'atan. Sebut la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketului itu sebut, depa ikut. Wa yaqulu sabbihu mi'atan. Dia kata subhanallah pula 100 kali. Depa pun sebutlah ramai-ramai 100 kali. Lepas dia cerita tu, Abdullah bin Mas'ud kata, famada qulta lahum, kau kata apa? Apa yang hang cakap? Hang tengok daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, hang kata apa? Yang mereka duduk berhimpun ramai-ramai, yang seorang jadi ketului tu suruh sebut tu, yang mereka ikut ramai-ramai ikut belakang tu, hang kata apa? Dia kata, aku tak kata apalah. Ma qultu lahum syai'a intizar ra'yika wa intizar amrika. Aku tak kata apa-apalah kat mereka. Pasal aku nak kata boleh pun tak pernah nampak, nak kata tak boleh pun benda bagus. Mereka bertakbir. Jadi aku tunggu apa pandangan engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadi'a min hasanatihim. Ni, awak hang tak kata kat depa, suruh depa duk kira dosa depa. Daripada depa duk buat lagu tu, suruh depa kira dosa depa. Berat tu. Nampak? Suruh kira dosa depa. Lepas tu tuan-tuan, thumma madha wa madaina ma'ahu, depa pun berjalanlah bersama-sama dengan Abdullah bin Mas'ud pergi ke masjid. Tapi cara tu macam Abdullah bin Mas'ud tak setuju tu. Pasal dia kata suruh depa fikir dosa depa. Nampak? Bila dia sampai di masjid, dia tengok depa duk buat macam Abu Musa cerita. Macam Abu Musa cerita. Macam Abu Musa cerita tu, dia nampak yang mereka buat la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Dia kata apa? Dia kata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Hampa buat apa ni? Dia masuk dalam masjid, dia kata, hampa buat apa ni? Tasna'un. Hampa duk buat apa ni? Dia kata, depa ramai-ramai yang duk berhimpun tadi ni, depa kata, ya Aba Abdirrahman. Dia kata, wahai Abu Abdirrahman, hasana'uddu bihi takbir. Ni batu-batu ni kami semua duk kira Allahu Akbar, duk kira la ilaha illallah, wa tasbih, duk kira subhanallah. Abdullah bin Mas'ud kata, fa'uddu sayyi'atikum. Ni, hampa fikira dosa hampa? Dia marah. Hampa fikira dosa hampa? Dia tegur depa yang duk berzikir tu. Hampa fikira dosa hampa?
Fa ana dhamin alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku berani jamin hampa tak dapat pahala apa pun. Waihakum, celakalah hampa semua yang duk buat kerja ni. Ma asra'a halakatakum, begitu cepat hampa jadi sesat noh. Lebih kurang macam itulah. Cepat betul hampa sesat noh. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ni kami sahabat-sahabat ni. Haula ni, mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi duk ramai lagi ni. Dia tu sahabat. Abu Musa sahabat masa tu banyak lagi tapi Nabi tak ada. Depa sahabat duk ramai lagi ni. Mutawafirun ni duk banyak lagi, duk ada sahabat duk banyak lagi. Wa hadhi thiyabahu lam tabla. Dia kata baju Nabi pun tak rosak, tak terkoyak, tak reput lagi. Wa aniyatuhu lam tuksar. Pinggan mangkuk Nabi pun tak pecah lagi. Maksudnya Nabi masih barulah meninggal, wafat. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'alla millatihi ahda min millati Muhammad aw muftatihu babid dalalah. Tapi hampa telah buat satu amalan yang Nabi tak pernah ajar, Nabi tak pernah buat, dah hampa rasa hampa lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Menariknya tuan-tuan, depa jawab. Abdullah bin Mas'ud kata, apa yang hampa buat ni tak ada benda yang tak diajar oleh Nabi, tapi hampa rasa hampa lebih pandai daripada Nabi. Tu bahasa kita. Depa kata kat Abdullah bin Mas'ud, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami yang duk buat lengkong ramai, bukanlah kami ada niat tak elok. Kami semua niat nak baik, semua niat nak buat amalan, semua niat nak buat ketaatan, semua niat nak buat baik. Kami tak ada niat lain. Nabi Abdullah, saya nak ambil last. Abdullah bin Mas'ud kata, wa kam min muridin lil khair la yusibahu. Abdullah bin Mas'ud kata, berapa ramai orang yang niatnya baik tetapi tidak tepat, tidak kena, tidak betul dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia nak kata ramai orang yang niat baik tapi tak betul dan tak kena cara, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa depa buat tuan-tuan? Depa buat apa? Depa berzikir, bertakbir, bertasbih. Tapi pasal apa Abdullah bin Mas'ud tegur? Dia bukan marah zikir tu. Dia bukan marah depa duk takbir tu, tapi dia marah mereka telah cipta suatu cara kaifiat. Ni tuan-tuan dengar perkataan ni. Kaifiat. Kaifiat ni perkataan Arab, perkataan kaifiyah. Maksud Melayunya apa? Tata cara. Mereka telah reka satu tata cara, satu kaifiat, satu amalan yang tak diajar oleh Nabi. Pasal apa tak diajar oleh Nabi? Abdullah bin Mas'ud tak tahu. Abdullah bin Mas'ud tak pernah tengok Nabi buat. Abdullah bin Mas'ud kata sahabat Nabi semua tak pernah buat lagu hampa buat. Maka sebab itu saya kata tuan-tuan, kita bila masuk dalam bulan Ramadan, banyak ibadat kita nak buat, banyak amalan kita nak buat, banyak benda kita nak buat. Dan saya rasa semua orang yang nak buat itu tak ada niat lain melainkan niat nak cari pahala, niat nak buat baik. Tapi saya baca hadis Abdullah bin Mas'ud ni sebab apa? Sebab dia mesti digabungkan antara ikhlas, antara berniat baik tadi dengan cara yang betul, dengan cara Nabi. Kita nak puasa, macam mana Nabi puasa? Nabi bangkit makan sahur, Nabi niat puasa, lepas tu Nabi mayang subuh, lepas tu Nabi pun puasa. Kita nak puasa sebab Nabi ni bila dia ajak ibadat, dia bukan kata macam ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Lepas tu Nabi berpanggil sahabat, mana Tuhan suruh hampa puasa, hampa balik rumah, hampa pakak-pakak fikir lah hampa nak puasa lagu mana.
Ikut empa lah. Empa buatlah macam mana nak puasa. Aku habaq dah. Tuhan suruh puasa. Macam mana nak puasa? Puasa ikut empa. Lingkup. Ada orang tanya kat saya, dia kata, pasal apa Ustaz Tuhan tak suruh puasa malam? Kalau puasa malam ni seronok juga. Pasal malam ni taklah hangat sangat. Lepas tu kita banyak lena. Maksudnya kalau puasa tu tak diajak, ikut dan kita, orang boleh kata ikut dan, ikut suka, lingkup. Maka sebab itu setiap ibadat mesti Nabi akan kata. Contoh semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayanglah lagu mana aku semayang. Allah suruh wa aqimus salah. Hampa semayang. Nabi kata macam mana nak semayang tu? Hampa tengok aku. Allah kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Buatlah haji. Allah suruh buat haji. Nak buat macam mana haji? Nabi pun kata khudhu anni manasikakum. Hampa kalau nak buat haji, tengok macam mana aku buat haji. Maksudnya setiap ibadat itu ada cara dia. Nanti kita nak mayang tarawih. Nabi mayang tak tarawih? Soalan pertama, Nabi mayang tak tarawih tuan-tuan? Mayang. Jangan tuan-tuan pula kata Nabi tak mayang Ustaz. Demam. Nabi mayang tak tarawih? Mayang. Bila kita setuju Nabi semayang tarawih, kita kena setuju juga perkara kedua. Perkara apa? Macam kita kata tadi, bila Nabi semayang tarawih, kita mesti tanya soalan yang kedua ni, mesti tanya Nabi mayang macam mana? Tak tahu tarawih? Nabi mayang macam mana tarawih? Situ kita kena tanya, macam mana Nabi mayang tarawih? Nabi mayang tarawih berjemaah. Jadi kita mayanglah tarawih berjemaah. Kalau tak boleh berjemaah di masjid, berjemaah di rumah. Semayang tarawih cara Nabi berjamaah. Macam mana Ustaz tahu? Sebab dalam hadis Nabi buat jemaah di masjid. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi buat. Jadi tuan-tuan mai di masjid tu ikut Nabi lah. Lepas tu Ustaz Nabi mayang macam mana? Nabi mayang 2 rakaat 1 salam. Jadi kita pun mai 2 rakaat 1 salam lah. Pasal apa 2 rakaat 1 salam? Pasal Nabi semayang 2 rakaat 1 salam. Dia mayang 2 rakaat, lepas tu dia bagi salam. Dan dia pun kata salatul lail masna. Semayang malam 2. Jadi kita main masjid ni betul lah. Main masjid, mayang 2 rakaat, kita bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, ada Nabi baca apa-apa Ustaz? Awak ada tempat saya ada baca. Tanya Nabi, tanya sahabat, Nabi baca apa lepas pada mayang? Pasal agama ni bukan hak paling, bukan hak kedah. Agama ni hak Nabi. Mudah lah. Bukan payah agama. Agama mudah. Lepas Nabi mayang 2 rakaat, Nabi baca apa? Ada tak Nabi baca apa-apa secara beramai-ramai berjamaah? Selawat ke apa ke, ada tak? Tak ada. Tapi kalau kita buat, kita akan jadi macam King Abdullah bin Mas'ud. Kita akan jadi macam King Abdullah bin Mas'ud. Satu benda yang Nabi tak buat, kita pergi buat. Dia kata doa yang mereka pun buat, zikir, selawat. Yang King Abdullah bin Mas'ud tadi pun zikir dengan selawat. Benda agama ni simple ya. Pasal tu saya kata, apa Nabi buat kita buat, apa Nabi tak buat kita tak payah buat. Pasal apa? Pasal kita sebut dalam kalimah syahadah yang duk mengucap satgi pun nak mengucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sebab itu hadirin mukminin, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita masuk dalam bulan Ramadan ni dengan semangat untuk melakukan ibadat ni. Semua tuan-tuan tengah duk semangat ni, duk seronok ni. Saya tadi lalu 2-3 masjid, semua masjid-masjid yang saya tengok gotong royong lah. Ada yang gotong royong kubur bagus, dengan kubur-kubur mereka pergi pecerah. Ada yang pecerah masjid, buat kemah. Maksudnya orang tengah semangat ni.
Kan, tuk imam pun dah mula cuci kapek, tukang terai, kan. Mula orang semua semangat ni, nak semangat nak masuk Ramadan ni. Jadi biarlah semangat kita itu di atas sunnah. Sebab apa? Sebab saya nak tutup ceramah saya malam ni dengan satu hadis. Hadis apa? Nabi kata likulli amal syirrah. Setiap amalan ada semangat dia. Walikulli syirrah fatrah. Dan setiap semangat akan ada masa kendor. Nabi kata semua benda ada semangat. Tapi semangat ni dia bukan sentiasa naik, dia ada turun. Faman kanat siapa yang syirratahu, siapa yang semangat dia ala sunnah, ketika dia semangat tu di atas sunnah, faqad ihtada, maka dia akan mendapat hidayah. Tapi siapa yang waktu semangat dia tu bukan di atas sunnah, dia akan binasa. Maka sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua, Nabi dah bagi tahu semangat ni mesti di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Taala rahmat saya dan rahmat semua tuan-tuan. Terima kasih pihak masjid dan semua jemaah ni. Kita jumpa lagi insya-Allah lepas daripada raya ni. Kalau ada peluang dan ruang, kita berkuliah lagi. Dan dalam bulan puasa ni tuan-tuan, banyakkan salat, banyakkan qiyam, banyakkan tilawah Al-Quran, banyakkan sedekah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan. Dan sebagai tanda kita mukmin, apa yang Nabi tak buat, kita tak payah buatlah. Itu lebih selamat. Melainkan kita nak jadi macam Abdullah bin Mas'ud kata, kamu merasa kamu lebih mendapat petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.